أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara dan membahaskan satu tajuk ataupun satu topik yang lebih terarah ataupun menjurus kepada bab tazkiyatun nafs. Apakah yang dimaksudkan dan dimaknakan dengan tazkiyatun nafs? Iaitu penyucian dan pembersihan jiwa. Secara umum, bila kita berbicara mengenai konteks penyucian ataupun pembersihan jiwa, lazimnya kita sebagai manusia, sebagai insan, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sememangnya tidak terlepas daripada melakukan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan yang melibatkan dosa-dosa tertentu. Sama ada dosa-dosa yang besar, wal'iyazu billah, dan melakukan dosa-dosa yang kecil. Dan tidak terkecuali banyaknya kelalaian-kelalaian yang mungkin telah berlaku di dalam kehidupan kita. Baik, bila mengingatkan hal tersebut, suka saya sama-sama mengingatkan diri saya sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita membaca dan merujuk satu surah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu surah yang ke-87 di dalam Al-Quran, merujuk surah Al-Alaq. Mari sama-sama kita baca dan menyemak apakah yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 daripada surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah, sesungguhnya beruntunglah, iaitu mereka yang menyucikan diri mereka, mereka yang membersihkan diri mereka dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang berkaitan bersangkutan dengan soal kepercayaan, tauhid, akidah dan keimanan. Wa zakara isma rabbih fasalla, dan mereka menzikirkan, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, fasalla, lalu mereka bersalat ataupun lalu mereka bersembahyang. Kedua-dua ayat ini adalah merupakan ayat yang pendek di dalam surah Al-Alaq. Baik, pada malam ini bukanlah tujuan saya untuk membincangkan dan membicarakan kedua-dua ayat ini dari sudut pandangan tafsir. Bukan bermakna kita menafikan keilmuan, otoriti ulama-ulama di dalam menafsirkan ayat tersebut.
Tetapi saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini lebih terarah kepada konteks garapan dan analisis yang kita boleh ambil daripada kedua-dua ayat tersebut, iaitu tentang konteks pembersihan dan penyucian jiwa manusia. Secara dasar, secara basic ataupun secara umum, bolehlah kita mengatakan bahawa keseluruhan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama kita, iaitu agama Islam, adalah konteksnya menjurus kepada menyucikan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan menyucikan manusia? Iaitu untuk mengembalikan manusia kembali kepada fitrah kemanusiaan masing-masing, untuk mengembalikan dan menampilkan manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya yang sebenar. Jadi apakah pelajaran, apakah ibrah yang kita boleh ambil daripada konteks penyucian hati ataupun penyucian jiwa ini? Baik, kalau kita boleh hubungkan ataupun connectingkan di antara konteks penyucian jiwa ini dengan rukun Islam kita yang 5. Dan kita semua tahu dan memahami bahawa di dalam rukun Islam yang 5 terdiri daripada 5 dasar, 5 rukun ataupun kita sebut sebagai 5 tiang. Seperti konteks kalimah syahadah, seperti konteks bersolat ataupun bersembahyang, seperti konteks berpuasa, berzakat dan seterusnya, menunaikan haji. Baik, bila kita meneliti dan menganalisis kepada kelima-lima dasar, 5 rukun dan 5 tiang ini untuk kita connectingkan dan kita hubungkan dengan konteks penyucian dan pembersihan jiwa manusia. Baiklah, mari sama-sama kita melihat dan menganalisis apakah hubungan yang kita boleh ambil daripada kelima-lima dasar rukun Islam yang kita pegang, yang kita yakin, yang kita percayai, dan hubungannya dengan konteks pembersihan dan penyucian jiwa. Kalau kita mengambil konteks yang pertama dari sudut mengucapkan 2 kalimah syahadah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sebenarnya 2 kalimah syahadah ini untuk memperkenalkan kepada manusia, untuk mengingatkan kepada manusia tentang suatu perkara yang paling besar dan paling penting, iaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa manusia dari sudut akidah mereka, menyucikan manusia dari sudut kepercayaan, dari sudut keyakinan, dan dari sudut tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga memberikan makna dan maksud kepada kita daripada konteks 2 kalimah syahadah ini, ialah untuk membersihkan dan menyucikan manusia daripada unsur-unsur, hal-hal, perkara-perkara yang boleh membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana dosa syirik di sisi Allah adalah merupakan satu dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sewajibnya dijauhi oleh semua umat Islam, iaitu menduakan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menafikan pada diri setiap Muslim yang beriman kepada Allah, berusaha menjadikan diri mereka, ketaatan, ibadah mereka hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jualah dengan ketundukan dan pengabdian mereka hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada sesekali kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam konteks syahadah,
ialah untuk membersihkan dan menyucikan dari sudut akidah dan kepercayaan manusia. Mari kita melihat kepada konteks yang kedua, iaitu solat. Apakah fungsi solat? Secara umum dan secara biasa, sebenarnya ibadah ataupun amaliyah solat ini ialah untuk menyucikan satu benda, satu perkara. Apa yang kita nak sucikan melalui ibadah dan amaliyah solat ini ialah untuk menyucikan jiwa-jiwa manusia, iaitu dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di samping solat itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata li zikri, tegakkanlah solat, dirikanlah solat untuk mengingati aku. Dengan kata lain, menjalani ibadah solat, menjalani amaliyah salat ini dapat mengingatkan kita kepada Allah selain daripada membersihkan dan menyucikan jiwa-jiwa manusia. Lalu masing-masing keluar daripada salat dengan melakukan ketaatan dan perintah-perintah serta suruhan-suruhan daripada Allah dan mengelakkan diri masing-masing daripada melakukan perkara-perkara yang berbaur fahsya dan kemungkaran. Baik, kita melihat kepada konteks yang ketiga, iaitu hubungan pembersihan dan penyucian jiwa dengan konteks berpuasa, iaitu as-saum. Berpuasa ataupun saum ini dapat membersihkan dan menyucikan manusia dari sudut kerohanian, dari sudut dalaman, dari sudut apa yang kita namakan sebagai spiritual. Ini adalah untuk membersihkan hati dan jiwa manusia menghadapi hawa dan nafsu masing-masing, yang mana kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa, dengan nafsu. Ada kalanya hawa dan nafsu ini senantiasa mengarahkan manusia kepada jalan kebatilan, jalan kerosakan, jalan yang boleh ataupun bisa memusnahkan kehidupan manusia itu sendiri. Walaupun secara dasar kita memahami adanya konteks-konteks dan kepentingan kedudukan hawa dan nafsu di dalam diri manusia yang seharusnya dilatih, yang seharusnya diajar, yang seharusnya dididik untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan dan perintah-perintah Allah, bukannya kita mengikuti hawa dan nafsu ini untuk membelakangkan suruhan dan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, konteks yang seterusnya iaitu konteks yang keempat, hubungan penyucian dan pembersihan jiwa dengan amaliyah ataupun amalan zakat di dalam rukun Islam. Kita tahu penyucian ataupun pembersihan dari sudut zakat ini ialah konteks untuk membersihkan sebahagian daripada harta-harta yang dipunyai dan dimiliki oleh kita. Kemana dia akan terarah, kemana dia akan mengalir sesuai dengan peranan syariat yang ditentukan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta-harta yang dizakatkan tadi akan terarah kepada saudara-saudara muslim kita yang lain, yang mana mungkin kedudukan mereka itu dhaif, kedudukan mereka itu fakir, kedudukan mereka itu kurang daripada kita, mungkin dari sudut kehidupan mereka, keuangan mereka dan kehidupan mereka itu sendiri. Itu secara ringkas sebagai contoh. Dan yang terakhir ialah hubungan penyucian dan pembersihan jiwa dengan amalan haji, yang mana ialah untuk membersihkan dan menyucikan kehidupan manusia itu sendiri, agar sentiasa kehidupan kita menuju, menghala ataupun terarah kepada perkara-perkara yang dipersetujui oleh Allah, yang diredai oleh Allah,
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah secara ringkas apa yang kita boleh ambil sebagai analisis, sebagai hubungan, sebagai connecting antara konteks tazkiyatun nafsi yang kita bicarakan pada malam ini dengan dasar-dasar rukun Islam yang 5. Walaupun mungkin secara sederhana, sekurang-kurangnya dapat memberikan sedikit penjelasan dan kefahaman kepada kita. Baki lagi, apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini adalah usaha yang berterusan. Kenapa kita sebut usaha yang berterusan? Kerana menghala ataupun perjalanan ke arah perubahan ini perlulah dilakukan secara berterusan. Baik, sama ada kita nak melakukan kebaikan, kita nak melakukan pengislahan, kita nak melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah, memerlukan mujahadah yang tinggi dan perlu dilakukan secara berterusan. Bukan dilakukan sambil lewa, bukan dilakukan secara main-main, bukan dilakukan sama ada kita berasa nak buat, kita buat, ketika kita rasa nak tinggal, kita tinggal. Baik, dalam konteks ini saya menyeru dan menyarankan terutama kepada diri saya sendiri untuk sentiasa memuhasabah ataupun bahasa yang mudah mengkoreksi, memperbetulkan kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan kita, baik yang berhubungan dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala ataupun berhubungan sesama kita, iaitu sesama manusia. Dan apa yang ingin saya pesan ialah sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita dan mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah, mempertingkatkan amalan kita kepada Allah, mempertingkatkan ketaatan dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di sana adanya campur tangan dan bantuan daripada Allah di atas segala usaha kita, jerih payah kita dengan cara kita sendiri untuk apa? Untuk merubah diri kita dengan sesuatu perkara yang direstui dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ini sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit kefahaman, memberikan sedikit penjelasan kepada kita. Yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang sentiasa tersalah, sentiasa tersilap, itu adalah diri saya sendiri, hambanya yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Tuhannya, sentiasa mengharapkan kemaafan daripada saudara-saudara di luar sana. Seperti biasa sebelum berakhir, jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan diri kita, kehidupan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudahi dengan ucapan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.